Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah kita akan masuk ke fasal yang pertama ataupun al-babul awal, at-ta'rif fiqhul mizan, kepentingan, implikasi dan parameternya. At-ta'rif bi fiqhil mizan wa ahamiyatihi wa atharihi wa dawabitihi. Fasal pertama, al-faslul awal, makna dan hakikatnya, iaitu al-mahiyah wal haqiqah. Definisi fiqh dan al-mizan dari sudut bahasa dan istilah. Fiqh dari sudut bahasa bermaksud kefahaman atau setepatnya kefahaman yang mendalam. Boleh rujuk Lisanul Arab, Al-Qamus, Al-Muhit dan sebagainya. Hal ini dapat membezakan fiqh daripada kefahaman biasa. Sehubungan dengan itu, maka tidak disebut sebagai aku fahami, iaitu fahim tu secara mendalam, bahawa aku berbumbungkan langit dan berlantaikan bumi. Sebaliknya, hanya disebut sebagai aku mengetahui dengan istilah alim tu, bahawa aku membumbungkan langit supaya pembaca mengkaji makna tersirat di sebaliknya. Fiqh dari sudut bahasa merangkumi kefahaman yang mendalam terhadap agama, keduniaan, alam semesta serta rahsia-rahsianya. Begitulah penggunaan fiqh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Pada zaman mereka, kefahaman fiqh merangkumi kefahaman hukum syara', amali, aqidah, suluk dan akhlak. Selain itu, terdapat juga fiqh alam, fiqh waqi', fiqh alam semesta, fiqh hakikat insan, fiqh aulawiyat, fiqh muwazanat, fiqh al-mizan dan lain-lain. Perkataan fiqh dan makna seertinya telah diulang sebanyak 20 kali dalam Al-Quran yang memberikan penekanan terhadap maksud sunnatullah, waqi', maslahah serta mafsadah dan seumpamanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Ayat yang ke-65 surah Al-An'am. Artinya, katakanlah, dialah yang maha berkuasa menurunkan azab siksaan kepada kalian dari atas kepala kalian atau dari bawah kaki kalian, atau dia menjadikan kalian saling bertelagah dan berpecah belah, dan dialah yang merasakan dalam diri sebahagian kalimat kalian akan perbuatan ganas dan kejam daripada sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai-bagai cara supaya mereka memahaminya dengan mendalam. Maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang maha mengetahui. Semoga mereka memahami ayat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan mendalam, serta mengetahui hikmah dan menghayati sunnatullah pada setiap musibah yang menimpa. Ayat ini menurut golongan pentafsir Al-Quran adalah supaya mereka mengambil pengajaran dan insaf daripada kesalahan dan dosa. Rujuk tafsir Al-Marwardi. Begitu jugalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Surah Al-A'raf ayat yang ke-179.
Sesungguhnya kami mewujudkan ramai penghuni bagi neraka Jahannam daripada golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami dengannya. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat dengannya. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar dengannya. Mereka umpama binatang ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Merekalah golongan yang lalai. Maksud ayat ini, Allah jualah yang mengetahui. Mereka tidak menggunakan hati mereka untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada alam kejadian serta pelbagai sunnatullah yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan dan rububiyah. Ini pentadbirannya. Begitu jugalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون." Surah Al-Anfal ayat 65. Wahai Nabi, serulah golongan beriman untuk turun berperang menghadapi musuh yang melampau. Jika ada daripada mereka 20 orang yang teguh hatinya, nescaya mereka mampu mengalahkan 200 orang musuh. Jika ada daripada mereka 100 orang pejuang, nescaya mereka mampu mengalahkan 1000 orang musuh daripada kalangan kufur, kerana mereka kaum yang tidak memahami dengan sebenar-benar ajaran. Bahawasanya mereka tidak memahami pelbagai sunnatullah serta mizan kemenangan dan mizan kekalahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti menolong para kekasihnya. Hal ini demikian kerana mizan berlandaskan kekuatan fizikal sebenarnya bukanlah menjadi faktor terkuat jika dibandingkan dengan mizan berlandaskan kekuatan maknawi, bahkan ia sebaliknya. Begitu juga lah firman Allah Subhanahu wa taala, "Farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون." Ayat ke-81 surah At-Taubah. Golongan ketinggalan yang enggan keluar berjihad dan duduk bersenang lenang sambil mengingkari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasakan bahawa tiada kepentingan untuk keluar berjihad dengan menggunakan harta, benda dan diri mereka kerana jalan Allah, dan berkata, "Janganlah kalian keluar berperang ketika musim panas. Katakanlah bahawa neraka Jahannam adalah lebih panas lagi kalaulah mereka benar-benar memahaminya dengan mendalam." Seandainya mereka benar-benar memahami hakikat-hakikat itu serta kebenaran hari kiamat dan keadaan huru haranya, nescaya mereka tidak akan berkata sedemikian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Surah At-Taubah ayat ke-87. Mereka berasa selesa untuk ketinggalan bersama golongan yang tiada keperluan pergi berjihad, iaitu wanita, dan ditutup hati mereka. Lantas disebabkan itu mereka tidak memahaminya dengan mendalam. Bahawasanya mereka tidak benar-benar mengetahui kemaslahatan penlibatan mereka secara hakikatnya. Kalaulah mereka memahami perkara tersebut secara mendalam, nescaya mereka tidak akan berasa selesa dengan keadaan sedemikian. Hinggalah firman Allah Subhanahu wa taala, "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون." Surah At-Taubah ayat yang ke-122 yang mafhumnya, sekiranya terdapat segelintir orang yang menumpukan usaha mereka
untuk mendalami agama daripada golongan yang tidak keluar berperang itu, maka mereka akan memberikan peringatan dan ancaman kepada kaum mereka apabila pulang. Semoga mereka berwaspada. Maksud ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala jua yang Maha mengetahui supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam memahami agama secara keseluruhannya, termasuk dari aspek akidah, syariah dan sistem mizan, bukan hanya dari sudut amali semata-mata. Fiqh dalam Al-Quran merangkumi kefahaman yang mendalam terhadap kitabullah Azza wa Jal serta kefahaman terhadap alam semesta dan pelbagai sunnah alam. Selain itu, kefahaman terhadap manusia, kehidupannya secara keseluruhan dan mizan-mizannya turut terkandung dalam pembelajaran fiqh. Begitulah halnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wujud kalimah dan asal usul perkataan fiqh ini dengan erti kefahaman yang mendalam seperti hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Sesiapa yang diinginkan kebaikan daripadanya oleh Allah, nescaya Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Begitu jugalah doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia tentang agama dan ajarkan dia ta'wil. Hadis yang pertama, mayuridillahu bihi khaira, itu adalah riwayat Bukhari, Muslim. Dan hadis yang keempat berkenaan doa Sayyidina Ibnu Abbas, di nota kakinya menyebutkan bahawa Imam Ahmad meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Ibnu Hibban, Al-Busiri dengan sanadnya yang sahih. Albani juga menyatakan kesahihannya di dalam silsilah as-sahihah. Imam Bukhari juga meriwayatkannya dalam sahih beliau, dan Muslim tanpa kalimah wa'allimhu ta'wil. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu. Golongan yang terpilih dalam kalangan kamu semasa zaman jahiliyah ialah golongan yang terpilih apabila mereka memahami Islam dengan mendalam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari nombor 4689 dan 3374. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih menyatakan, an Abi Darda qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila as-sama'i thumma qala hadha awanu yukhtalasu al-ilmu min an-nas hatta la yaqdiru minhu ala shay'. فقال زياد بن لبيد العنصري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثقلتك أمك يا زياد إن قلت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mendongak ke langit seraya berkata, inilah ketikanya apabila ilmu diambil daripada manusia sehingga kan mereka tidak mampu memperolehinya semula. Lantas Ziyad bin Labid al-Ansari berkata, bagaimanakah ia boleh diambil daripada kita sedangkan kita membaca dan mengkaji Al-Quran? Demi Allah, pasti kami akan mempelajarinya dan mengajarkannya kepada para isteri dan anak cucu kami. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertuah sungguh ibumu wahai Ziyad bin Labid. Sesungguhnya aku mengangkat kamu daripada golongan faqih dari Madinah. Sememangnya Taurat dan Injil ada diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi ia tidak memadai buat mereka tanpa ilmu kefahaman. Hadis ini adalah riwayat At-Tirmizi 2653, Ad-Darimi
294 dinilaikan sebagai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi, dan dalam riwayat yang lain dinilai sebagai hasan oleh Al-Haytami dengan lafaz hadhihi at-Taurah wal Injil bi'aidi al-Yahudi wan Nasara ma yarfa'una biha ra'sa ila akhir. Hadis ini dengan jelasnya menerangkan bahawa seorang faqih ialah orang yang mengetahui kesudahan dan perincian mendalam tentang sesuatu perkara dalam urusan agama dan urusan lainnya. Berkata sebahagian tabi'in, innamal faqihu zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirah al-basiru bi amri dinih al-mudawimu ala ibadati rabbih. Seseorang yang faqih ialah seorang yang zuhud, tidak menumpukan hatinya kepada keduniaan, cenderung hatinya kepada akhirat, memahami urusan agamanya dengan mendalam dan sentiasa beribadah kepada Tuhannya. Hadis riwayat daripada Sunan Ad-Darimi. Mujahid berkata, innamal faqihu man yakhafullah. Faqih yang sebenar ialah seorang ilmuwan yang takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dari Sunan Ad-Darimi. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala innal faqiha haqqal faqih man lam yuqannit an-nas min rahmatillah wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah wa lam yu'amminhum min 'adzabillah wa lam yad'i al-Qur'an raghbatan 'anhu ila ghairihi innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha wala ilmin la fahma fihi wala qira'atin la tadabbura fiha. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya faqih yang sebenar ialah orang yang tidak menyebabkan manusia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meringankan mereka dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, juga tidak meringankan mereka tentang azab Allah, serta tidak meninggalkan Al-Quran kerana tidak suka atau beralih kepada yang lain. Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada ibadat yang tidak ada ilmu dalam tindak tanduknya, tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak ada kefahaman tentangnya, tidak ada kebaikan yang tidak ada tadabbur padanya. Juga daripada Sunan Ad-Darimi. Kenyataan tersebut jelas menunjukkan bahawa ia merangkumi kefahaman agama secara keseluruhannya, termasuklah kefahaman tentang alam dan sunnah Tuhan. Namun begitu, berlaku keterbatasan terhadap kefahaman dan erti fiqh yang menyebabkan terhadnya pengetahuan tentang hukum hakam berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dipetik daripada dalil-dalil khusus. Keterbatasan ini sudah berlaku sejak kurun ketiga Hijrah sehinggalah kini. Definisi fiqh ini terbatas dari segi makna, istilah atau dengan kata lainnya, istilah akademik. Walau bagaimanapun, kalimah fiqh ini sering disebutkan dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab dengan makna yang lebih lengkap bagi memberikan gambaran dan panduan terperinci terhadap agama dan kehidupan di dunia. Fiqh al-mizan ialah kefahaman dan gambaran yang mendalam terhadap sesuatu perkara pada waktu dahulu maupun pada waktu sekarang atau waktu mendatang tentang timbangan al-mizan dan sesuatu yang berkaitan dengan mizan. Kesimpulannya, fiqh didefinisikan sebagai kefahaman yang mendalam dan gambaran yang jelas terhadap perkara yang lalu atau pada masa sekarang atau juga pada masa akan datang mengikut kadar kemampuan yang secukupnya untuk mengimbangi mizan dan perkara lainnya yang berkaitan dengan mizan. Definisi al-mizan. Mizan merupakan alat yang digunakan untuk menimbang objek. Ia dimaklumi sebagai timbangan objek-objek yang berat seperti dirham. Abu Mansur berkata, aku mendengar orang Arab menyebutnya mawazin, iaitu jamak kepada mizan bagi objek-objek timbangan seperti tamar,
dan lain-lain yang dianggap seakan-akan batu dan besi. Berkata Tha'lab dalam pentafsiran ayat berikut, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka ada golongan yang berat timbangan kebaikannya. Surah Al-Qari'ah ayat yang ke-6. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, dan ada juga golongan yang ringan timbangan kebaikannya. Surah Al-Qari'ah ayat ke-8. Maksud tersirat ayat-ayat tersebut ialah perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada timbangan yang berat ataupun yang ringan itu sebenarnya ialah keadilan. Oleh itu dia menggunakan kata nama iaitu kalimah mizan sebagai masdar ataupun kata terbitan. Muwazanah ialah perbandingan antara dua bentuk timbangan. Contohnya, aku membuat pertimbangan dan perbandingan antara dua jenis benda. Lantas dikatakan si Polan tiada nilai timbangannya baginya kerana timbangan kedudukannya rendah. Manakala itazana pula bermaksud seimbang dan sekata. Kesimpulannya, mizan mempunyai dua makna. Makna pertama iaitu auzan, iaitu mizan timbangan bagi benda-benda seperti gram, mithqal dan kilo. Makna kedua pula ialah alat yang disukat mengikut kadar sama atau berat atau ringan. Makna kedua ini lebih kerap digunakan. Kajian ini akan kami fokuskan terhadap makna kedua dengan lebih terperinci serta perbincangan secara umum tentangnya. Imam Al-Ghazali telah menyampaikan satu ucapan yang luar biasa berkenaan dengan mizan dalam mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Dialah yang telah mengangkat langit dan meletakkan mizan timbangan. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-7. Kata Imam Al-Ghazali dengan penuh yakin, aku mengetahui bahawa mizan ini ialah mizan mengenal Allah Subhanahu wa taala serta para malaikatnya, kitabnya dan kekuasaannya yang kamu pelajari cara timbangan daripada para nabinya seperti mana mereka para nabi belajar daripada para malaikat. Imam Al-Ghazali berkata lagi, daripada mizan dapat diketahui hakikat suatu perkara serta perkara yang betul atau salah dalam aspek akidah. Ia merupakan penghubung antara langit dan bumi. Itulah mizan yang merupakan rububiyah yang tidak dapat diketahui oleh manusia biasa, melainkan orang yang mempunyai ilmu yang mendalam. Berkata Ar-Razi dalam mentafsirkan ayat berikut, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah jualah yang telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran dan Al-Mizan. Surah Asy-Syura ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan mizan yang menjadi kata pemutus, iaitu bagi menetapkan timbangan yang adil. Al-Mizan dalam Al-Quran. Kalimah Al-Mizan disebut dalam Al-Quran sebanyak 23 kali. Seperti yang diketahui, mizan merangkumi mizan timbangan fizikal yang menjadi penimbang kepada objek serta mizan maknawi yang merupakan penimbang kepada proses mengenal hakikat amalan-amalan, tindakan dan cara hidup. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Laksanakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. Tidaklah kami memberatkan seseorang insan melainkan mengikut kemampuannya.
apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, walaupun ada antara mereka ialah kerabat kamu. Surah Al-An'am ayat yang ke-152. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Laksanakanlah sukatan dan timbangan dengan sepatutnya. Janganlah kamu mengurangi hak manusia, dan jangan pula kamu melakukan kerosakan di bumi selepas islahnya. Itulah yang terbaik bagi kamu jika kamu benar-benar beriman. Surah Al-A'raf ayat yang ke-85. Begitu juga ayat berdasarkan kata-kata Nabi Shu'aib alaihi salam. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Kata Nabi Shu'aib alaihi salam, wahai kaumku, abadikanlah diri kalian kepada Allah yang tiada Tuhan bagi kalian selain Dia. Janganlah pula kalian mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik kini. Namun aku khawatir akan berlakunya azab pada hari yang mendatang terhadap kalian. Wahai kaumku, tunaikanlah sukatan dan timbangan dengan selayaknya. Janganlah kamu mengurangi hak manusia, dan jangan pula kamu melakukan kerosakan di bumi. Surah Hud ayat 84 dan 85. Dalam ayat-ayat tersebut, iaitu ayat surah Al-A'raf dan surah Hud, mizan merupakan unsur yang menjadi penimbang kepada benda-benda serta timbangan hak-hak dan kewajipan. Dalam kedua-dua surah berikut pula, iaitu surah Asy-Syura dan surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Al-Mizan diturunkan seiring dengan Al-Quran. Firman-Nya, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Allah telah menurunkan kitab suci dengan membawa kebenaran dan menurunkan keterangan yang menjadi mizan keadilan. Dan apa yang menyebabkan kamu bersangka bahawasanya hari kiamat itu sangat dekat? Surah Asy-Syura ayat yang ke-17. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan kitab suci bersama-sama mereka serta keterangan yang menjadi mizan keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Surah Al-Hadid ayat yang ke-25. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Telah kami dirikan gunung ganang yang besar di dalamnya, dan seterusnya kami tumbuhkan di dalamnya daripada setiap sesuatu yang seimbang bilangannya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-19. Mizan dalam ayat tersebut bukanlah mizan fizikal, kerana para rasul tidak diturunkan bersama timbangan fizikal berserta kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat tersebut ialah pelbagai piawaian yang mungkin dapat diguna pakai bagi memperoleh kefahaman nas sekaligus mengharmonikannya serta menyeimbangkannya.
menerusi dua neraca Al-Mizan bagi mendapatkan kefahaman yang sempurna. Selanjutnya, mengaplikasikan kefahaman tersebut dalam perkara yang menuntut nilai timbangan. Misalnya, dalam tindak tanduk individu dan etika moral supaya terwujudnya keadilan dan keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepentingan al-mizan dalam alam sejagat seperti manfaat langit, bumi, galaksi, orbit, bintang, matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil mizan." Dan langit dijadikannya bumbung yang tinggi serta dia menegakkan undang-undang dan peraturan mizan keadilan supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalani keadilan. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-7 dan ke-8. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Bumi ini telah kami bentangkan dan kami dirikan gunung ganang yang besar di dalamnya. Dan seterusnya kami tumbuhkan di dalamnya daripada setiap sesuatu yang seimbang bilangannya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-19. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap apa yang dilakukan oleh hamba-Nya dan malaikat sentiasa mencatat setiap apa yang dilakukan oleh mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa bersedia berada di sisi dan mencatatnya. Surah Qaf ayat yang ke-18. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan pelbagai mizan seiring dengan kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazin al-qist liyawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Dan ingatlah bahawa kami akan menggunakan mizan timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang akan teraniaya walau sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-47. Seterusnya, amalan setiap insan akan ditimbang di timbangan mizan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Surah Al-Mu'minun ayat 102 dan 103. Di sini kita sebutkan penyataan oleh segelintir mufassirin berkaitan ayat wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun. Telah kami dirikan gunung ganang yang besar di dalamnya dan seterusnya kami tumbuhkan di dalamnya daripada setiap sesuatu yang seimbang bilangannya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-19. Said Qutb menyatakan, sesungguhnya darjat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangat jelas dalam konteks ayat ini. Misalnya penciptaan buruj yang jelas dan besar menjadi isyarat kepada langit sehinggakan pergerakan buruj menjadi pelengkap
kepada penciptaan gunung ganang dan tumbuh-tumbuhan yang disifatkan sebagai seimbang. Hal ini menekankan makna kewujudan setiap ciptaan di atas muka bumi ini yang seimbang pada penciptaannya dari sudut ketelitian dan kejituan. Imam Ar-Razi pula mengatakan bahawa para ulama mempunyai perbezaan pendapat tentang maksud al-mauzun berdasarkan beberapa sudut. Pertama, mempunyai qadar yang selari dengan keperluan. Golongan yang berpegang pada pandangan ini berpendapat nilai timbangan yang dimaksudkan ialah pengetahuan tentang qadarnya. Lafaz wazan digunakan bertujuan untuk memaksudkan pengetahuan qadar berdasarkan penggunaan itlaq secara umum sebagai kata nama yang menjadi penyebab musabab. Tambah mereka lagi, perkara itu dikukuhkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan tiap-tiap sesuatu yang ditetapkan olehnya mempunyai qadar yang tertentu. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan hanya di sisi kami perbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya melainkan mengikut qadar dan masa yang tertentu. Surah Al-Hijr ayat yang ke-21. Yang kedua, alam ini ialah alam yang bersifat sebab, iaitu sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam dengan cara yang begitu khusus berdasarkan kudrah, ilmu dan hikmahnya yang tersendiri. Dia, iaitu Allah, meletakkan mizan hikmah terhadap segala ciptaannya sehinggalah terjadinya pelbagai kategori sistem hidup. Ketiga, ditimbang atau seimbang dengan mizan hikmah dan akal secara keseluruhannya. Mereka menjadikan lafaz mauzun itu sebagai kiasan terhadap keindahan, keserasian dan kehalusan serta bersesuaian dengan maslahah makhluk. Setiap apa yang berada dalam alam ini mempunyai nilai timbangannya tersendiri. Misalnya, galian itu seimbang nilai timbangannya. Begitu juga dengan tumbuhan yang mempunyai nilai keseimbangan tersendiri. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Dan langit dijadikan bumbung yang tinggi serta dia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan, dan bertukanlah cara menimbang itu dengan adil serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-7 hingga ke-9. Menurut Ar-Razi, adapun peletakan mizan itu sebagai petunjuk ke arah keadilan, terdapat dua jenis mizan, iaitu mizan pertama ialah alat penimbang, manakala mizan kedua menggunakan masdar, kata terbitan, dan maknanya ialah meletakkan mizan agar makhluk tidak melampaui batas dalam pertimbangan terhadap sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata lain, mizan kedua bermaksud keadilan, iaitu memberikan hak kepada setiap yang berhak. Kemudian beliau berkata lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan al-mizan sebanyak 3 kali, yang mana setiap satunya membawa makna yang berbeza antara satu sama lain. Yang pertama, mizan sebagai alat peletakan mizan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wadu'al mizan, dan dialah yang telah meletakkan alat timbangan. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-7. Yang kedua, mizan bermakna masdar, iaitu kata terbitan, al-tatghaw fil mizan.
Janganlah kamu melampau dalam nilai timbangan. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-8. Yang ketiga, mizan sebagai isim maf'ul, iaitu perkara atau bahan yang ditimbang. Wala tukhsirul mizan. Janganlah kamu mengurangi perkara yang ditimbangi. Surah Al-Mizan, Surah Ar-Rahman ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesemuanya dengan lafaz al-mizan berdasarkan apa yang telah kami terangkan sebelum ini, dengan kalimah al-mizan yang mendefinisikan konteks tertentu. Seterusnya, kalimah al-Quran juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan makna-makna yang berikut. Kata terbitan dalam firman-Nya, fattabi' qur'anah, maka ikutilah pembacaannya. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-18. Yang kedua, dengan makna yang dibacakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Ketiga, dengan makna kitab yang padanya ada perkara yang dibaca berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna qur'anan suyirat bihi al-jibalu aw qutti'at bihi al-ard. Kalaulah ada mana-mana kitab suci yang menjadi penyebab beralihnya gunung ganang dari tempatnya, atau menjadi penyebab bumi berpecah belah mengeluarkan segala isinya. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Said Qutb berkata, Allah Subhanahu wa taala meletakkan mizan kebenaran yang bersifat sah, lagi terang dan kukuh, lagi stabil, serta meletakkannya dengan peletakan nilai individu, kejadian dan perkara lain agar tidak tempang penyusunannya serta tidak bercelaru nilai timbangannya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu pada fitrahnya sekaligus meletakkannya pada manhaj ilahi yang dibawa dengannya semua risalah, dan terkandung dalamnya perletakan al-mizan, alla tatghaw fil mizan, agar kamu tidak melampaui dalam timbangan. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-8. Ayat tersebut bermaksud tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam melakukan timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan laksanakanlah timbangan itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-9. Laksanakanlah sesuatu pertimbangan itu dengan tepat. Janganlah kamu menipu pertimbangan tersebut. Dengan itu sentiasalah mengimbangkan nilai timbangan dengan tepat dan adil tanpa sebarang unsur penipuan. Oleh itu, terhasillah keadilan dan kebenaran di bumi dalam melestarikan kehidupan manusia dengan binaan alam dan sistemnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, serta kami telah menurunkan kitab suci dan keterangan yang menjadi mizan keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan, dan kami telah menciptakan besi yang mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai-bagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang memanfaatkan kekuatan handal itu menegakkan dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya, padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Bahawasanya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala menegaskan penurunan al-mizan bersama kitabullah
dalam surah Asy-Syura. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah yang menurunkan kitab suci dengan membawa kebenaran dan menurunkan keterangan yang menjadi mizan keadilan. Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui? Boleh jadi hari kiamat itu sudah pasti tibanya. Surah Asy-Syura ayat yang ke-17. Komentar penulis berkaitan ayat Al-Mizan dalam surah Al-Hadid. Penulis memahami dengan jelas bahawa firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan tadi dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25, ayat-ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahawa sebab-sebab kekuasaan di bumi dan realisasi keadilan, ketamadunan dan kebaikan antara manusia itu merupakan cerminan daripada rasa keimanan kepada Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Di samping itu, kekuasaan dan keadilan diperolehi melalui amal dan usaha yang bersungguh-sungguh serta cita-cita yang besar bagi memudahkan dan meringankan segenap aspek kehidupan. Tegasnya, keimanan yang teguh, amal yang bersungguh-sungguh dan semangat yang wajar merupakan faktor pemangkin kejayaan seseorang individu dalam kehidupan. Pada masa yang sama, kebenaran yang disampaikan itu bersama bukti yang jelas, kukuh dan bernas serta memuaskan hati semua pihak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebebasan bersuara dalam kalangan masyarakat yang menyaksikan penghijrahan manusia beramai-ramai kepada agama Islam secara sukarela. Sebaliknya, terdapat dalil yang menyatakan bahawa kelangsungan kebaikan, keadilan dan peradaban tidak akan sempurna dalam kepompong diktatorial yang menekankan pemerintahan berteraskan keganasan dan bersistemkan sistem kuku besi. Rujukan asas yang disepakati dalam kalangan orang beriman perlu diwujudkan sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang telah dinyatakan sebelum ini. Rujukan asas tersebut umpama perlembagaan menyeluruh yang menerangkan hak dan kewajipan kepada umat, iaitu bagi mereka hak mereka dan ke atas mereka tanggungjawab yang wajib digalas. Turut termasuk dalam istilah Alkitab ialah Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah Mutahharah, kerana keduanya ialah tafsiran kepada Al-Quran. Wujudnya pelbagai timbangan dan piawaian yang tetap ini adalah bagi memudahkan kefahaman tentang Al-Quran dan penerangannya. Selain itu, matlamatnya untuk menerangkan hak dan kewajipan serta menjelaskan bentuk kebenaran yang tidak harus disepakati. Tambah lagi, timbangan dan piawaian yang ditetapkan ini melambangkan perkara asas agama dan fitrah yang sejahtera, perkara yang diketahui secara umum dalam agama, serta perkara yang melibatkan khilaf, iaitu kritikan yang membina supaya dapat memacu kepada kepelbagaian dan ketamadunan. Seterusnya, konsep timbangan dan piawaian ini mewujudkan sikap objektif dan keadilan yang menjadi tunjang turunnya Alkitab dan diutuskan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Dalam pada itu, mewujudkan kekuatan menyeluruh dan mutlak, baik dari segi kekuatan material, maknawi, ketenteraan dan ekonomi maupun kehebatan ilmu dan teknologi. Seterusnya, bagi mengambil faedah daripada keteguhan besi bagi melaksanakan dua perkara utama, iaitu merealisasikan teori pertahanan yang strategik dan mewujudkan manfaat berbentuk ilmu, teknologi, perindustrian dan perniagaan untuk kebaikan manusia sejagat. Sehubungan dengan itu, hendaklah kita melihat dengan teliti bagaimana berlakunya mizan ini dalam perspektif yang lebih besar. Imam Ar-Razi telah menjelaskan secara panjang lebar tentang tafsir ayat Al-Hadid yang telah kami sebutkan sebahagiannya. Kerana kepentingannya,
yang sangat besar. Perbahasan pertama dari aspek kerasionalan antara Alkitab, Al-Mizan dan besi dapat dilihat dari beberapa sudut. Pertama, ruang lingkup taklif, iaitu bebanan tugas dan tanggungjawab terbahagi kepada dua, iaitu melakukan perkara yang sepatutnya dilakukan serta ditinggalkan perkara yang sepatutnya ditinggalkan. Perkara pertama itulah yang akan dihuraikan dengan lebih lanjut kerana perbuatan meninggalkan perkara larangan lebih mudah dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, perkara yang sewajarnya dilakukan berkaitan dengan dalaman diri sendiri, ia melalui ilmu dan pengetahuan dan bersangkut paut dengan fizikal tubuh, iaitu amalan menerusi gerak-geri anggota badan. Alkitab menjadi wasilah penghubung ataupun sumber kepada manusia bagi melaksanakan perkara yang sewajarnya dilakukan, kerana menerusinya manusia dapat membezakan kebenaran dan kebatilan serta hujah dan syubhah. Al-Mizan pula ialah wasilah bagi manusia melakukan perkara yang sewajarnya dilakukan yang berbentuk fizikal, iaitu gerak-geri anggota badan. Sesungguhnya kebanyakan taklif yang berat dari sudut amalan ialah perkara yang berkaitan tentang interaksi sesama makhluk. Melalui Al-Mizan, manusia dapat membezakan keadilan dan kezaliman maupun timbangan yang lebih atau kurang. Adapun besi juga mempunyai kemudaratan yang menghalang manusia daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Hasilnya menunjukkan bahawa Alkitab menuntut ketekunan berfikir, manakala Al-Mizan menuntut ketekunan untuk beramal. Manakala besi pula menunjukkan penolakan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Hal ini demikian bagi meraihkan maslahat rohani terlebih dahulu. Kemudian barulah meraihkan maslahat jasmani. Seterusnya mengelakkan perkara yang tidak sewajarnya. Dengan demikian hierarki ini hendaklah dilakukan mengikut keutamaan berdasarkan ayat-ayat tersebut. Kedua, muamalah atau interaksi terhadap pencipta, maka jalannya melalui Alkitab atau interaksi sesama makhluk. Ketika itu sama ada golongan yang dikasihi atau tidak, maka muamalah dengan mereka hendaklah dilakukan secara sama rata dari sudut mizannya. Sebaliknya, bagi golongan musuh yang saling memerangi antara satu sama lain, maka interaksi dengan mereka adalah melalui kehebatan pedang dan besi. Ketiga, tiga kategori manusia. Pertama, A, golongan as-sabiqun, iaitu golongan yang berinteraksi berdasarkan tuntutan Alkitab, lalu mereka berlaku adil serta tidak membalas dendam dan memelihara diri mereka daripada lembah syubhat. B, golongan al-muqtasid, iaitu pertengahan, iaitu golongan yang berlaku adil dan tidak membalas dendam, maka mestilah ada mizannya yang tertentu. C, golongan yang zalim dan tidak berlaku adil, maka mereka mestilah ditangani dengan kekuatan besi dan langkah-langkah pencegahan yang lain. Keempat, seseorang yang terjerumus dalam kancah keduniaan, iaitu peringkat di mana kedudukan nafsu mutmainnah dan muqarrabin menguasai diri mereka, maka mereka tidak akan tenang selagi tidak kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mereka tidak beramal melainkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa dengan mengingati Allah, hati pasti selalu tenang. Ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Terdapat juga golongan yang berada dalam kedudukan tarikat, iaitu
kedudukan di mana nafsu lawamah dan ashabul yamin menguasai diri mereka, maka mereka mestilah mempunyai mizan sebagai garis panduan dalam mengetahui batasan akhlak agar dapat memelihara diri daripada kekhilafan serta kekal teguh di atas landasan yang benar. Sebaliknya, bagi golongan yang berada pada kedudukan syariat, iaitu kedudukan lafzu ammarah sering menguasai diri mereka, maka mereka mestilah menekankan prinsip besi, mujahadah dan latihan yang intensif. Kelima, seseorang individu sama ada daripada golongan yang memiliki mukasyafah atau wusul, maka dia sentiasa berada dalam ketidakselesaan melainkan dirinya berpandukan Alkitab. Golongan yang menuntut ilmu dan dalil pula, maka mereka mestilah sentiasa berpegang pada mizan dalil dan hujjah. Berbeza dengan situasi apabila perlu berhadapan dengan golongan yang degil dan engkar, maka hendaklah golongan tersebut dikenakan mizan dengan kekuatan besi. Keenam, agama itu sama ada usul dan perkara furu' atau ibadat yang lain. Ia sama ada pelbagai ma'rifah dan amal. Perkara usul diambil daripada Alkitab. Adapun perkara furu' yang dimaksudkan tersebut ialah pelbagai perbuatan yang menerapkan keadilan dan kemaslahatan mereka. Perkara itu ditimbang dengan al-mizan. Sesungguhnya ialah isyarat bagi institusi keadilan yang ditegakkan, sedangkan besi ialah simbolik kepada pentakdib yang mendidik bagi golongan yang meninggalkan kedua jalan ini. 7. Alkitab ialah isyarat kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, berbentuk hukum hakam yang menuntut justifikasi keadilan dan sikap objektif. Manakala al-mizan pula berperanan sebagai isyarat dalam memacu manusia agar mematuhi hukum hakam yang terbina atas prinsip keadilan dan objektif. Begitulah halnya yang dilakukan oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam. Besi ialah isyarat bahawa sekiranya mereka melampaui batas, maka wajiblah diangkat senjata bagi menentang mereka. Perkara ini menunjukkan matlamat ulama, iaitu golongan yang menguasai Alkitab didahulukan berbanding martabat raja yang merupakan pemegang tampuk pemerintahan. Sebenarnya terdapat banyak sudut munasabah yang dapat diketengahkan antara ketiga-tiga aspek ini, iaitu al-mizan, Alkitab, al-mizan dan besi. Namun apa yang kami sebutkan hanya sebagai secebis bingkisan untuk dijadikan garis panduan. Perbahasan kedua, para tokoh tafsir telah menyebutkan dua pendapat tentang penurunan konsep al-mizan dan besi. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kedua-duanya daripada langit. وروي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال مر قومك يزنوا به. Diriwayatkan bahawa Jibril turun membawa al-mizan lalu memberikannya kepada Nabi Nuh alaihi salam seraya berkata, perintahkanlah kaummu supaya membuat pertimbangan dengan menggunakannya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نزل آدم من الجنة معه 5 أشياء من الحديد السندان والكلبتان والميقعة
wal mitraqatu wal ibrah. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi Adam turun daripada syurga sambil membawa 5 jenis barangan yang diperbuat daripada besi, iaitu sanadan, iaitu alas tukul besi atau pelapik tukul besi, al-kalbatan, iaitu pelayar, al-miqa'ah, tukul kuku kambing, serta penukul serta jarum. Berdasarkan pembacaan penulis, riwayat Ibn Abbas diriwayatkan dengan pelbagai jaluran periwayatan yang thabit, selain apa yang disebutkan oleh para tokoh ilmu tafsir dan dalam sebahagian kitab mereka seperti tafsir Al-Baghawi dengan lafaz salasah. Yang dimaksudkan dengan sanadan ialah alat yang digunakan oleh tukang besi untuk menukul besi. Adapun al-kalbatan ialah alat yang diperbuat daripada besi yang digunakan oleh tukang besi untuk mengutip besi atau bara api. Al-miqa'ah ialah penukul. Rujuk Kamus Al-Muhit, Lisanul Arab dan Al-Mu'jam Al-Wasit berkaitan istilah-istilah ini. Al-miqa'ah ialah sejenis alat pertukangan yang digunakan oleh tukang besi. Riwayat yang menunjukkan kebenaran perkara ini iaitu ruwiya an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalamu qala إن الله تعالى أنزل 4 بركات من السماء إلى الأرض أنزل الحديد والنار والماء والملح. Diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 keberkatan dari langit ke atas bumi, iaitu dia menurunkan besi, api, air dan garam. Nota kaki, penulis tidak mendapatinya selain daripada yang di dalam kitab-kitab tafsir. Yang kedua, sebagai satu bentuk persediaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzala lakum minal an'ami 8 azwaj. Dia telah menurunkan ayat yang menghalalkan pelbagai binatang ternakan daripada 8 jenis pecahan untuk kamu. Surah Az-Zumar ayat yang ke-6, kata Qutrub, anzalnaha, kami menurunkannya, iaitu bermaksud kami menyediakannya daripada nuzul, iaitu bilangan dan keperluan kelengkapan buat tetamu. Dikatakan anzalal amiru ala fulanin nuzulan hasana, pemimpin itu menyediakan persediaan dan kelengkapan dengan perancangan yang penuh rapi untuk si fulan. Ada ulama yang berpandangan bahawa perkara ini sudah termasuk dalam perbuatan biasa orang Arab. Alaftuha tibnan wa ma'an baridan wa akaltu khubzan wa labanan. Artinya saya memberi binatang itu makanan berbentuk rumput jerami dan air yang dingin, manakala saya pula memakan roti dan meminum susu. Perbahasan ketiga, disebutkan pelbagai manfaat al-mizan supaya manusia melaksanakan keadilan dengan jitu. Al-qist wal iqsat, iaitu adil atau objektif, yakni seseorang itu memberikan bahagian hak kepada orang lain sebagaimana dirinya mengambil hak dan habuan untuk dirinya sendiri. Orang yang adil ialah orang yang muqsit. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah sentiasa mencintai golongan yang berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Berbeza dengan bersifat al-qasid,
yang bermaksud orang yang zalim berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Adapun golongan yang zalim itu, maka mereka bakal menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Surah Al-Jin ayat yang ke-15. Pada unsur besi itu terdapat bahaya yang dahsyat kerana alat peperangan diperbuat daripadanya. Walau bagaimanapun padanya juga ada pelbagai manfaat baik. وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. Kami mengajar Nabi Daud alaihi salam tentang kemahiran membuat baju besi untuk kebaikan kamu. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-80. Kemaslahatan penciptaan alam ini terbahagi kepada perkara asas dan cabang-cabangnya. Adapun perkara asas itu ada 4 bidang industri. Yang pertama pertanian, kedua tekstil, yang ketiga pembinaan, yang keempat pentadbiran. Relevannya, manusia amat memerlukan makanan, pakaian dan binaan untuk kelangsungan hidup mereka. Kerana manusia itu secara tabi'inya merupakan makhluk yang saling bergantungan antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana kepentingannya serta kemaslahatannya yang tidak akan sempurna melainkan melalui kerjasama dan usaha sama pelbagai pihak mengikut pembahagian fungsi dan tugas-tugas tertentu. Oleh itu barulah tersusun dan stabil pelbagai jalur masyarakat dengan peranan masing-masing. Namun begitu adalah penting untuk mengawal dan menyelia sistem tersebut agar tidak membawa kepada kemudaratan dan kebinasaan individu yang dipertanggungjawabkan. Untuk mencegah kemudaratan tersebut tidak lain tidak bukan ialah pihak pemerintah. Maka jelaslah bahawa kepentingan alam ini tidak akan stabil melainkan dengan profesionalisme dalam keempat-empat bidang utama ini.